Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa dah tak ada nafas. Selamat malam Tacha Wang Sang Hao. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdat lisani yafqahu qawli. Pengurusi majlis yang saya raikan malam ini, saya tak nampak dah ni, yang berkhidmat Datuk Saifuddin Nasution Ismail, calon untuk Parlimen Kulim Bandar Baru mewakili Pakatan Harapan. Saudara saya yang berkhidmat, Saudara Yoh, calon Pakatan Harapan yang kita pertaruhkan di Dun Kulim. Sebentar tadi yang berkhidmat Datuk Azimi Daim, calon Pakatan Harapan di Dun Bandar Baru. Saudara saya, Saudara Cumoniam, Ketua Cabang Keadilan Kulim Bandar Baru, Saudara Teh, Setiausaha Cabang Keadilan Kulim Bandar Baru. Tadi berucap sebentar tadi peguam saya dan kawan baik saya, Saudara Saiful Izham, pengarah pilihan raya di Kulim Bandar Baru ini, yang juga pengarah strategi keadilan Kedah. Saudara-saudari, adik kakak yang saya hormati sekalian, kita hari ini selesai penamaan calon. Saya akan ulas sedikit sebanyak tentang celaka yang akan menimpa UMNO Barisan Nasional yang menipu pada penamaan calon pada hari ini. Cuma saya nak mulakan dengan bercerita tentang sesuatu yang mungkin ramai orang tak kenal, orang tak tahu. Saudara Saifuddin Nasution Ismail, saya kenal pada umur saya 21 tahun. Pada tahun pertama reformasi 1998, saya tak pernah jumpa dia sebelum itu. Saya bekerja di London. Dia pada ketika itu Setiausaha Pemuda UMNO. Dan pada masa dia Setiausaha Pemuda UMNO, Ketua Pemuda UMNO mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Timbalan Ketua Pemuda UMNO pada ketika itu mantan Naib Presiden, mantan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Dia nombor 3 dalam senarai kekananan pimpinan-pimpinan UMNO dalam tahun 1998, Pemuda UMNO. Saya tak kenal dia, saya pun tak minat dengan politik. Saya sudah pun memulakan kerja sebagai accountant bertauliah di London. Kemudian reformasi berlaku. Saya hanya kenal dia daripada jauh, dan kami mula rapat, saya, Saiful, Datuk Saifuddin, sebagai anak-anak muda yang pada ketika itu terjun bersama-sama dengan keadilan sebagai parti baru. Oleh kerana saya duduk luar negara, dan beliau pada ketika itu juga ialah Timbalan Ketua Pemuda Keadilan yang juga adun lunas dalam tahun 2001-2002, saya bertanggungjawab menguruskan semua sebaran maklumat dan media bagi keadilan dan pemuda keadilan daripada London. Sebab ketika itu, kalau duduk kat dalam, setiap hari kena tangkap. Jadi tanggungjawab menulis, tanggungjawab buat website, malah tanggungjawab mengendalikan radio, internet keadilan pada ketika itu, saya uruskan daripada London. Umur saya 23-24 saja. Bila saya nak balik Malaysia selepas habis berkhidmat di London tahun 2002, saya nak balik Malaysia. Saya dimaklumkan bahawa kalau saya masuk ikut KLIA, saya akan ditahan. Jadi Datuk Saifuddin
yang buat urusan, yang mengaturkan dan tunggu saya di Singapura. Supaya saya masuk sampai di Singapura, kemudian mereka terpaksa seludup saya masuk ikut bas melalui Tambak Johor, kerana kita ada kawan-kawan dalam immigration yang simpati dengan kami, yang merasakan kalau masuk ikut Singapura saya selamat, tapi kalau masuk ikut KLIA saya memang kena tangkap. Tahun 2002, bukan sekarang. Maknanya saudara-saudari, bila saya datang hari ini, dan saya dah datang sebelum ini berkempen untuk Datuk Saifuddin Nasution Ismail. Saya berkempen bukan sebab saya nak dia jadi ahli parlimen. Saya berkempen bukan sebab dia pimpinan parti saya dan saya nak parti saya menang. Saya berkempen kerana saya tahu hati budi dia yang saya dah kenal 20 tahun. Saya pernah tengok dia daripada jauh. Saya dalam keadaan yang baik bekerja korporat, dia dalam keadaan yang susah lepas kalah pilihan raya umum 2004, balik tak ada pekerjaan, buat apa yang patut. Saya pernah tengok semua. Saya yakin Datuk Saifuddin Nasution bukan saja seorang yang layak menjadi ahli parlimen, dia seorang yang layak jadi abang, jadi seorang kawan, seorang yang setia, seorang yang betul-betul kita boleh pertahankan sampai ke sudah. Saudara Saiful, peguam saya kenal dia bukan sebab dia orang keadilan. Saya kenal dia bukan semata-mata sebab dia pengarah strategi. Saya kenal dia sebagai kawan yang telah 20 tahun hidup susah payah. Sebab itu saya kata, saya nak mula pada hari ini minta saudara-saudari bezakan pilihan raya kali ini. Kawan-kawan yang dekat Serdang hari ini, pilihan raya ini bukan untuk kita pilih semata-mata wakil kepada parlimen. Ini bukan soal pangkah parti mana, setia parti mana, suka warna apa. Ini soal memilih seorang individu insan yang kita boleh nilai, yang kita rasa bila kita bagi undi kepada dia, bukan sahaja kita melaksanakan tugas kita untuk mengundi, tapi kita dah jalankan amanah kita kepada anak-anak kita, amanah kita kepada isteri atau isteri-isteri kita. Kita tahu bahawa ini orangnya yang kita boleh untuk jaga hak kita, majikan kita, jaga wang kita yang dikutip oleh kerajaan. Itu calon-calon di sebelah Pakatan Harapan. Sebab itu saya dengan Datuk Saifuddin adalah tokoh utama keadilan yang berunding dengan Tun Mahathir, dengan Tan Sri Muhyiddin, dan dengan bersatu untuk membawa Pakatan Harapan ke peringkat sekarang. Malam yang Tun Mahathir bersetuju untuk menjadi pengusi yang wakilkan saya dengan Datuk Saifuddin. Saya tengok Tun Mahathir, saya banyak tak bersetuju perkara yang lepas-lepas. Dia pun tak bersetuju dengan banyak perkara yang lepas-lepas dengan keadilan, dengan Anwar, dengan saya. Tapi saya tengok dia. Saya tak banyak bercakap bila dengan Tun Mahathir. Saya teknokrat. Saya campur kira tolak boleh lah. Bab cerita, bab sembang, bab macam-macam ini Datuk Saifuddin. Saya tengok Datuk Saifuddin bersembang dengan Tun Mahathir. Saya tengok Tun Mahathir jawab. Dalam hati saya begini, kalau ada orang kata Tun Mahathir ni gila kuasa nak jadi Perdana Menteri sendiri, saya dengan segala pengamatan yang saya ada, saya tak pernah terlintas dan saya betul-betul yakin dia tak nak jadi Perdana Menteri balik. Kalau ada yang kata Tun Mahathir ni suka buat kacau sampai jadi tunggang langgang sebab nak bagi Datuk Seri Mukhriz jadi Menteri besar ataupun jadi Perdana Menteri, sepanjang saya berunding dengan Tun Mahathir berbulan-bulan, tak pernah sekali pun
dia sebut tentang Datuk Seri Mukhlis. Saya yakin bukan sebab Datuk Seri Mukhlis. Saya tengok Datuk Seri Anwar, saya tengok Datuk Saifuddin, saya tengok Tun Mahathir. Saya yakin dalam hati saya, mereka ini hanya ada satu saja niat. Niat mereka, dia tahu bahawa yang ramai di luar ini adalah orang-orang susah. Yang ramai dekat Kulem Bandar Baru, dekat Serdang, dekat sebelah sini, ini bukan orang-orang kaya yang boleh cincin berjuta-juta. Ini bukan jenis yang hidup dia ini kalau nak makan boleh ambil kapal terbang pergi makan dekat Singapura. Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar, Datuk Saifuddin, saya yakin dalam hati mereka, mereka tahu susah payah denyut nadi rakyat yang kalau kita tidak bergabung dan kita tidak bersama-sama lawan Najib, maka kita berdosa kerana kita membiarkan rakyat terus ditekan. Dalam keadaan orang macam saya, orang macam Tun Mahathir, orang macam Datuk Seri Anwar, orang macam Datuk Saifuddin masih ada kudrat untuk lawan Najib dan Rusman. Sebab itu beza cukup besar antara tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan yang kita tampilkan, berbeza dengan yang ada di sebelah UMNO Barisan Nasional. Ambil contoh hari ini, saya cukup marah dengan Khairi Jamaluddin dan juga Mat Hassan. Dua orang yang UMNO kata ini ialah contoh pimpinan UMNO, orang berpendidikan tinggi kononnya, orang korporat macam Mat Hassan kononnya, orang yang ada ilmu pentadbiran kononnya, orang yang gentleman kononnya. Tengok sebelah dia, Mat Hassan hari ini dengan jelas satu dunia boleh tengok, tanpa malu dia boleh pergi ke TV, senyum lebar, menobatkan diri sendiri sebagai menang tanpa bertanding. Oh, saya bersyukur kerana kertas pencalonan saya diterima dan saya diberi mandat untuk penggal keempat menjadi wakil rakyat dan kita akan terus takbir Negeri Sembilan. Celaka engkau. Siapa bagi mandat ke dia? Cuba tanya, siapa bagi mandat? Seorang pun rakyat tak mengundi. Tak ada orang pun yang dibenarkan mengundi. Dia sanggup curi pilihan raya ini. Seorang yang nama Mat Hassan, untuk dia menang tanpa bertanding, kerana dia tahu kalau dia masuk pilihan raya lawan calon daripada Pakatan Harapan, Dr. S. Sriram, pakar bedah India yang banyak tolong pengundi-pengundi India dekat situ, dia tahu dia kalah. Sudah setahun di Negeri Sembilan bising pasal Mat Hassan ini berkira-kira nak lari. Sekejap nak jadi ahli Parlimen Rembau, nak tendang Khairi. Sekejap nak lari ke Tampin. Sekejap nak lari ke Sikamat. Mengira-ngira dekat mana kursi dia nak lari, sebab dia tak yakin bertanding di rantau. Sebab don rantau itu, don 55% Melayu, 25% India, 20% Cina. Dia tahu dalam keadaan orang Melayu sekarang, dengan undi Melayu antara UMNO dan Pakatan lebih kurang sama banyak, dengan undi India berpihak kepada Dr. Sriram kerana dia pakar bedah yang banyak tolong orang-orang miskin India di situ, dan dengan undi Cina yang betul-betul berpihak kepada Pakatan Harapan. Dia tahu kalau dia masuk pilihan raya di rantau, dia akan kalah. Jadi dia buat apa? Pengurus pilihan raya tu, DO, pegawai-pegawai kerajaan dekat situ, yang selama ini bosnya ialah Mat Hassan. Dr. Sriram dan wakil dia telah pergi ke pejabat SPR daripada semalam lagi nak dapatkan pas pilihan raya. Pakcik-makcik tahu dia jawab apa? Tak boleh, nanti kita bagi esok. Esok pergi. Kawan kita ni pun pergilah, pukul 8 pagi tunggu nak masuk, nak dapatkan pas. Pakcik-makcik sampai ke sudah, dia tak bagi pas itu. Macam-macam alasan dia bagi. Oleh kerana dia tak bagi pas, maka dia bagi arahan kepada polis-polis supaya rentang, kepung, jangan bagi Sriram masuk untuk bagi borang pencalonan.
Maka masa berlalu pukul 9, 9:30, wakil keadilan yang ada di dalam pusat pencalonan itu bercakap sendiri dengan pengarah SPR Negeri Sembilan. Pengarah SPR Negeri Sembilan beritahu sendiri, bagi Dr. Sri Ram masuk, dia ada hak. Tapi returning officer, pengurus pilihan raya, yang pegawai-pegawai kerajaan di Negeri Sembilan ini takut kepada Tok Mat, bagi macam-macam alasan, akhirnya pukul 10.03 pagi baru diberi ambil borang-borang. Kemudian dengan celakanya dia boleh mengumumkan Mat Hassan menang tanpa bertanding. Baik. Marah pasal penipuan? Ya. Marah pasal BN macam itu? Betul. Cuma saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat yang Melayu, yang Cina, yang India, saya nak beritahu begini. Apa perasaan kita kalau kita ada naluri yang Allah bagi, yang Tuhan bagi kepada kita untuk kita berlaku adil. Kita tahu kalau kita ambil menang kursi itu tanpa bertanding dengan cara tipu daya dan tipu helah supaya lawan kita yang berkemungkinan besar akan menang itu tak bertanding, maksudnya Mak Hassan kena jawab dalam kubur macam ini. Saya nak tanya Mak Hassan, saya nak tanya Khairi Jamaluddin, saya nak tanya begini, kamu tak takut ke lepas ini tiap-tiap hari kamu makan gaji sebagai wakil rakyat? Kamu tak takut ke gaji itu gaji haram? Kamu tak fikir ke sebenarnya merampas hak orang lain itu adalah haram? Kamu tak bimbang ke kamu jadi wakil rakyat dengan menipu, itu bermakna kamu telah menyekat hak orang lain? Itu sama seperti mencuri tiap-tiap hari. Dia tak rasa ke? Tapi saudara-saudari, sebab itu saya kata, bandingkan pimpinan-pimpinan yang sebelah Pakatan Harapan dengan yang ada di sebelah UMNO Barisan Nasional. Orang tanya saya, YB tak rasa rugi ke? Susah payah lawan, kemudian YB tak boleh bertanding, kemudian mungkin masuk penjara. Saya beritahu kepada semua, saya tak takut penjara. Penjara itu buatan manusia. Kalau kena masuk, masuklah. Anwar dah masuk 3 kali penjara. Saya dah masuk lokap tiap-tiap tahun. Tahun 2018 dia tak masuk lagi dia. Kalau tidak, masuk lokap tiap-tiap tahun itu seolah-olah jadi percutian yang Najib bagi kat saya. Dia suruh saya berehat dalam lokap. Saya masuk lokap, saya ambil kesempatan buat syamah kelompok dengan polis-polis. Orang tanya saya, YB tak rasa rugi ke? Saya beritahu, kita hidup ada pegangan. Yang Islam, yang Buddha, yang Kristian, yang Hindu, kita ada pegangan. Apapun kepercayaan kita, di lubuk hati kita, naluri manusia ini Allah telah tetapkan yang mencintai benda yang baik, yang benar, dan membenci yang buruk, yang jahat, yang menipu. Saya lebih bimbangkan kalau saya masuk kubur nanti, saya kena jawab kenapa saya tak laksanakan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh. Orang tanya saya, YB, perlukah YB bercakap bagi pihak-pihak tentera ni, veteran-veteran tentera? Dia bukan undi kita pun. Ada orang beritahu saya, sia-sia saja YB pergi ke penjara kerana veteran-veteran tentera. Dia tak ucap terima kasih pun kepada YB. Soal dia ucap terima kasih, soal dia undi ke tidak, itu soal dia, itu pilihan dia. Saya masuk parlimen, saya angkat sumpah. Dan saya angkat sumpah, saya akan jaga kepentingan rakyat yang saya wakili. Dalam banyak-banyak ahli parlimen, berapa orang yang ada latar belakang ekonomi dan perniagaan dan perakaunan dan kewangan macam saya? Saya rasa saya seorang saja chartered accountant yang daripada London macam itu, di sebelah pembangkang. Saya seorang saja yang Allah bagi sedikit kemudahan untuk boleh membaca dan memahami, dan juga saya ada minat untuk kejar pencuri.
Sebab latar belakang saya auditor. Memang kerja saya masuk syarikat, saya cari pencuri. Jadi Allah dah bagi saya buat yang baik. Kebetulan saya accountant, saya auditor, saya chartered accountant. Kebetulan saya wakil rakyat. Pandangan saya, kalau saya masuk parlimen, saya buat ala kadar. Masuk ambil allowance saja. Kalau bukan, ini orang siapa ni? Ini orang BN, pergi mampus engkau. Aku tak peduli. Ni siapa? Tentera. Tentera tak sokong pakatan, tak payahlah engkau. Kalau saya buat begitu, saya takut saya kufur nikmat. Saya takut saya boleh dituduh tidak menjalankan tanggungjawab yang benar, sehingga menyebabkan makan, minum, rezeki yang saya bawa untuk anak bini saya tak halal. Itu sebelah kami. Sebelah UMNO macam mana? Dia sanggup menipu, dia sanggup senyum. Khairi Jamaluddin keluar daripada Oxford, cerdik pandai kononnya, sanggup merampas hak lain demi 30-40 ribu ringgit sebulan. Dia tak fikir kubur ke dia orang. Sebab itu saudara-saudari, ada orang yang kata, kenapalah calon-calon pakatan ni bodoh, pergi buat pencalonan sampai tertinggal PAS, dia kata. Saudara-saudari, ini masalah rakyat kita. Rakyat kita senang ditipu dan dibuli oleh UMNO Barisan Nasional. Dia senang percaya seolah-olah UMNO Barisan Nasional itu baik, dan UMNO Barisan Nasional itu menghormati etika dan nilai-nilai prinsip keadilan. UMNO tak peduli. Di rantau pagi tadi, bukan soalnya yang calon kita tertinggal PAS. SPR tak bagi PAS sampai ke sudah. Sedangkan syarat-syarat itu cukup jelas. Bahawa siapa-siapa yang jadi calon, dia ada borang, dah bayar deposit, dia masuklah. Kalau dia tak ada PAS masa itu, kerana ramai calon yang tak ada PAS, kerana dia tak ambil PAS lagi. Saya pernah jadi wakil rakyat, saya bertanding, saya tahulah. Yang duk komen-komen ni, kamu pernah bertanding ke? Ada yang SPR bagi PAS 1 malam sebelum itu. Tapi banyak calon-calon, dia pergi pagi itu, dia ada borang, dia dah bayar deposit, dia tunjuk, maka SPR bagi PAS kat dia masa itulah, masuklah. Tak ada masalah. Hanya di rantau. Kenapa hanya di rantau? Sedangkan tengok berita, semua calon Pakatan Harapan dijerantut, seorang pun tak ada PAS. Masuk surat khabar, tak ada PAS. Tapi apa yang pegawai SPR buat dekat situ, dia kata tunggu kami buat PAS, bagi PAS, masuklah, selesai lah. Calon Pakatan Harapan di Tampin, tak ada PAS. Calon Pakatan Harapan di Bukit Naning, tak ada PAS. Calon bebas di Pandan, tak ada PAS. Depan semua orang dia pergi datang, tak ada PAS, dia masuk. Nak bertanding? Okey, tengok, dapatlah PAS. Kenapa hanya di rantau saja saudara-saudari, yang mana tiba-tiba atas alasan tak ada PAS, tiba-tiba dia disekat masuk dan memberi kemenangan percuma kepada menteri besar, bekas menteri besar lah. Sebab itu saudara-saudari, adik kakak, saya nak bawa balik kita semula ni kat sini ni, dekat Kulim Bandar Baru, dekat Kedah. UMNO sekarang depan orang, dia tunjuk gagah dia. Najib dalam temu ramah dengan wartawan asing 3 hari lalu dekat TV. Saya lah ni tengok TV3 tiap-tiap hari. Tadi bukan saja saya tengok TV3, saya tengok TV3, saya juga tengok berita RTM2 yang Tamil, saya juga tengok berita RTM2 yang Cina. Habis aku tengok. Anak saya ikut saya dengan isteri, kami duduk kat hotel. Hotel tak ada hotel mahal, tak mampu. Hotel biasa ni dia ada TV3, RTM1, RTM2 je. Tukar RTM, pergi ke TV3. Tukar TV3, pergi ke RTM. Masuk RTM, Najib cukup yakin pancik-pancik. Bila wartawan daripada Bloomberg, akhbar perniagaan luar negara tanya dia, dia dengan yakin kata Barisan Nasional akan menang kali ini, dia kata. Cuma mulut kata lain, muka nampak lain. Mulut kata dia yakin UMNO akan menang kali ini,
bibir pucak lesi, bukan colour pink dah. Kalau dia yakin, kalau dia betul-betul macam kita, kalau dia tahu bahawa rakyat bersama-sama dengan dia, dia tak perlu murung, tak perlu rosak, tak perlu takut, tak perlu menipu macam yang berlaku dekat rantau hari ini. Tapi saudara-saudari juga tahu bahawa di mana-mana kita pergi, UMNO buat macam mana pun, Najib sogoklah, bagilah dedak macam mana, kemarahan dan juga rasa tidak puas hati rakyat itu terlalu jelas di mana-mana kita pergi. Kalau Kedah ni, saya dah sebut mengenai Kedah sejak 1 tahun yang lalu. Kawan-kawan yang ada dalam dengar ceramah yang dalam gelap ni, saya tak tahu sama ada saudara-saudari pernah dapat panggilan daripada Invok ke tidak. Sebab kami pernah buat beberapa kali di Kulim Bandar Baru ni. Kami tanya, esok pilihan raya kamu nak undi siapa? Kami tanya, kamu nak Najib jadi Perdana Menteri lagi ke tidak? Kami tanya, adakah kamu bersetuju dengan cara Najib mengendalikan kenaikan harga barang? Kami tanya, kalau lepas pilihan raya, siapa kamu nak tengok jadi Perdana Menteri? Najib ke? Tun Mahathir ke? Ustaz Hadi ke? Kami tanya semua. Sejak bulan 11 2017 lagi, lebih kurang 6 bulan yang lepas, memang penduduk di Kedah, pengundi-pengundi Kedah, terutamanya di Kulim Bandar Baru ini, kita telah mendapati bahawa jumlah orang Melayu yang menyokong Pakatan Harapan adalah lebih tinggi daripada yang menyokong UMNO Barisan Nasional. Yang sokong Pakatan Harapan sekitar 42%. Yang sokong UMNO sekitar 36%, yang sokong PAS lebih kurang 22%. Dalam keadaan kawasan Parlimen Kulim Bandar Baru ini bukan saja mempunyai pengundi Melayu, tetapi juga mempunyai pengundi Cina dan pengundi India yang agak besar. Melayu 65%, Cina dan India 35%. Maka bila pengundi Melayu yang 65% tu pun kita dah berada di depan, tambah lagi dengan pengundi Cina yang 80% bersama-sama dengan kita, tambah lagi dengan pengundi India yang saya yakin peristiwa yang berlaku ke atas Dr. S. Sriram, pakar bedah anak India yang berani untuk lawan dan cabar Menteri Besar, peristiwa ini akan menimbulkan kemarahan pengundi-pengundi India. Jadi saya yakin insya-Allah kita akan dapat menang undi Melayu, kita akan dapat menang besar undi Cina, kita juga akan dapat menang undi India. Baik. Tapi kalau kita tengok bagaimana pada hari ini mereka telah menipu, saya mula jadi bimbang sedikit. Kerana walaupun sokongan rakyat itu cukup jelas bersama-sama dengan kita, saya minta sahabat-sahabat Datuk Saifuddin, saya minta saudara Saiful Izham, saudara Yo, Datuk Azimi Daim, semua jentera kita tingkatkan lebih banyak persediaan. Sebab kalau penamaan calon pun dia telah boleh menipu secara terang-terangan begitu, sudah tentu masa mengundi nanti macam-macam benda akan berlaku. Kenapa Najib sampai ke peringkat begini? Kenapa sampai menipu pada hari penamaan calon? Kenapa tak malu-malu satu dunia tengok? Sebab dia tahu rakyat marah dekat dia. Najib pun tahu dalam keadaan sekarang hampir mustahil untuk UMNO Barisan Nasional menang dalam pilihan raya ini. Susah. Saya boleh kata begitu kerana kami juga sudah semak kecenderungan pengundi di seluruh negara, setiap negeri. Tiap-tiap minggu kami semak. Selain daripada tanya soalan yang biasa, esok pilihan raya kamu nak undi siapa? Saya minta maaf, kadang-kadang saya suara ni tak ada. Dia nak keluarkan suara tu macam nak pecah. Tak ada. Saya beritahu kat isteri saya, orang tak tahu bila suara tak ada dan susah, untuk kita keluar suara tu, kita kena push udara daripada paru-paru ni naik ke atas. Dia macam berlari pecut 100 meter macam. Kadang-kadang memang tak cukup nafas. Tapi tak apa, sebab kita ada 9 hari je lagi.
hilang suara, pecah dada ke, demam ke, pengsan ke, itu sangatlah kecil berbanding dengan derita dan parah yang akan ditanggung oleh rakyat kalau Najib berkuasa 5 tahun lagi. Jadi tak apa. Saya cuma, kalau saya tercungap sikit tu, pakcik sabar sikit no. Bukan saya hilang benda nak cakap, saya semput sebenarnya, sebab saya kena push udara daripada paru-paru nak keluarkan suara. Kita tanya orang daripada tiap-tiap minggu, bukan saja kita tanya esok mengundi kamu nak undi siapa. Yang lebih penting kita tanya, kamu rasalah adakah Kerajaan Barisan Nasional akan bertukar dan Pakatan Harapan akan jadi kerajaan dekat Persekutuan, dekat Putrajaya. Kita tanya, adakah kamu yakin Kerajaan Persekutuan akan bertukar di Putrajaya? Saya tengok tu, saya cukup terkejut. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Wilayah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Setiap negeri ini tidak ada satu pun negeri yang pengundinya yakin UMNO Barisan Nasional akan kekal di Putrajaya. Semua kata Kerajaan Persekutuan akan bertukar dalam pilihan raya kali ini. Beza dia, Kedah ni tinggilah. Kedah 46% yang kata Kerajaan Persekutuan akan bertukar. 21% saja yang kata UMNO akan kekal sebagai Kerajaan Persekutuan di Putrajaya. 33% kata tak pasti. Maknanya di Kedah ni, di kalangan orang Melayu, 2 kali ganda lebih ramai orang Melayu yang yakin bahawa Kerajaan Persekutuan akan bertukar berbanding dengan yang kata UMNO akan kekal. Dan itu cukup penting. Kerana bila kita tanya dia nak undi siapa, kadang-kadang dia menipu. Kadang-kadang dia rasa undi itu rahsia. Tapi bila kita tanya, kamu rasa Kerajaan Persekutuan akan bertukar ataupun tidak, itu tanya dia mengenai pengamatan dan pengalaman dia dari segi kawan-kawan dia, orang pejabat dia. Dia pergi makan, pergi kedai kopi, adakah yang dia dengar cakap-cakap orang-orang keliling dia ini, berdasarkan pengamatan itu, dia rasa UMNO akan menang atau kalah. Saya cukup terkejut kerana konsisten daripada Perlis sampai Johor, naik ke Kelantan, semua kata UMNO Barisan Nasional akan tumbang di Putrajaya dalam pilihan raya kali ini. Tapi pakcik-makcik sudah tentu tahu. Bila kita tengok balik, kita perhati balik, sudah tentu kita rasa balik sebenarnya benda itu tidak mengejutkan langsung. Kita tak pernah berada di kedudukan ini. Malaysia pernah berhutang, saudara-saudari, betul. Tapi tak adalah berhutang sampai 1 trilion. Zaman Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar dahulu, hutang negara 80 bilion ringgit. Kadar bunga masa itu ialah 2%. Bila hutang negara 80 bilion ringgit, kadar bunga 2%, maka hanya bayar 1.6 bilion. Tak adalah teruk sangat. 1.6 bilion ringgit dalam keadaan perbelanjaan negara 100 bilion lebih. Zaman Najib ni pakcik, hutang negara sudah mencecah 800 bilion yang kerajaan saja. Itu tak campur lagi yang 1MDB yang kita tanggung. Itu tak campur lagi hutang dengan kerajaan China bagi projek-projek mega yang Najib buat. Kalau kita ambil hutang yang kerajaan kena tanggung saja, yang jabatan-jabatan kerajaan saja, yang Kementerian Kewangan saja, 800 bilion. Bunga sekarang, zaman Najib bukan 2%. Zaman Najib 4%, pakcik. 4% daripada 800 bilion. Sebab itu kita bayar bunga saja, bukan bayar hutang. Bayar bunga saja 30 bilion tiap-tiap tahun. Sebab itu bila Najib kata, kalau kita tidak kutip GST, negara akan rosak.
Tanpa GST, ekonomi akan cacar merbak. Kalau tak ada GST, maka kita tak boleh bayar gaji. Berdebah punya Najib. Dia kutip 40 bilion daripada kita, pakcik. 40 bilion daripada orang susah, orang cacat, budak-budak, orang kampung, orang yang tak ada kerja, suri rumah. Dia kutip ni, dapat 40 bilion. Kita hidup tonggang langgang, susah. Duit dalam poket makin tak ada. Harga barang naik melambung. Dulu RM50, bila pergi beli barang untuk makan, makan dapur, barang dapur, RM50 boleh tahan seminggu. Lah ni RM50 2 hari ya. Harga barang naik. Lepas dia kutip semua menyebabkan harga barang naik, hidup kita susah, dia boleh beritahu kat kita, sebenarnya 40 bilion tu kami kutip, kami sebenarnya bayar hutang je. Bukan bayar hutang pun, bayar bunga je. Hutang 800 bilion tak bayar je, bayar bunga 30 bilion. Tinggal 10 bilion je untuk belanja kononnya. 30 bilion itu bayaran faedah yang kita kena tanggung. Sebab itu saya kadang-kadang rasa kecil hati juga dengan mufti-mufti kita, dengan ustaz-ustaz kita yang banyak duk picium tangan Najib semua ni. Macam-macam dia cerita kanan kiri. Apa, saya tak persoalkan ilmu agama dia. Cuma saya kadang-kadang pelik benda paling mudah. Riba tu kan haram. Takkan tak ada seorang mufti pun pergi nasihat Najib. Datuk Seri, bila hutang negara, bunganya saja 30 bilion, bunganya saja menjadi perbelanjaan nombor 2 paling besar dalam negara kita, dan benda itu hilang macam itu saja. Bukankah itu tanda-tanda riba sudah menjadi barah dalam kerajaan kita? Bukankah sepatutnya mufti ke, ustaz ke, ulama kena beritahu kepada Najib, sebenarnya oleh kerana bunga yang terlalu tinggi ini, kesan dan mudarat dia kepada rakyat dah tinggi. Kerana sampai kena kutip GST nak bayar bunga. Sampai peruntukan yang cukup penting untuk rakyat, peruntukan sekolah, potong. Peruntukan beasiswa, potong. Peruntukan ubat. Dulu orang tua, mak ayah saya pergi hospital, mak mentua saya pergi hospital, pergi dia bagi 2 bulan, lah ni dia bagi 2 minggu. Tiap-tiap 2 minggu orang tua kita kena pergi beratur ke hospital ni nak dapatkan ubat. Sebab kerajaan tak ada duit, tak boleh beli ubat banyak-banyak. Kalau dulu dapat 3 ubat, sekarang doktor bagi 1 ubat je, 2 ubat lagi beli kat luar sebab kerajaan tak ada duit. Tidak adakah seorang pun mufti yang tanya Najib, apa kamu buat ni Najib? Kutip duit menyusahkan rakyat. Akhirnya duit yang kamu kutip itu kamu buang bayar kepada duit bunga hutang yang kamu buat. Sedangkan hutang ini tak sampai kepada rakyat pun hasilnya. Saya nak tanya pakcik-pakcik lah, zaman Najib yang hutang naik sampai 800 bilion ni, makcik rasa ke beza dia? Ada rasa ke? Orang beritahu dululah, Mat Sabu selalu sebut kan, marah-marah orang dekat Mahathir dulu. Mahathir buat KLCC, kita persoal perlu atau tidak, harga berapa. Buat KLIA, kita persoalkan. Buat Putrajaya, kita nak cek harga ni betul ke tidak. Tapi ada beza besar. Dia buat, dia belanja, menatang tu ada kat situ. KLCC ada, KLIA ada, Putrajaya ada, bangunan ada, Lebuh Raya Utara Selatan ada lah menatang tu. Zaman Najib ni hutang naik melambung sampai kita tanggung bayaran bunga saja sampai 30 bilion, sampai habis duit GST bayar bunga. Kod mana kita nampak hasil? Ada nampak hasil? Ada kita nampak bangunan-bangunan KLCC ni dekat Kulim Bandar Baru ada? Kok ada bangunan 200 tingkat ke? Ada? Lebuh Raya, kot ada lebuh raya yang daripada Kulim Bandar Baru ni dia terbang terus pergi ke Alostar. Ada? Saya duk lagi. Zaman orang lain pinjam duit banyak-banyak, kita duk bergaduh persoalkan ni, paling kurang ada lah. Zaman dia tak ada macam.
Jalan tak ada, bangunan tak ada. Yang saya nampak ada apa dia? Rambut Rosmah je saya nampak. Hasil utama dia, rambut Rosmah. Itu pun saya kata orang kita marah betul. Datuk Johari Abdul pagi tadi dia marah. Dia kata, apa Rosmah ni rambut macam sarang tebuan. Saya marah kat dia. Saya kata tak betul tu Datuk Jo. Kesian kat dia. Nak kata rambut dia macam sarang tebuan, tak betul. Rambut dia hanya macam sarang tebuan sebelum dia pergi jumpa buat rambut RM1,200. Pagi-pagi mungkinlah rambut sarang tebuan. Dia pergi bayar hairdresser dekat salon buat rambut makcik RM1,200. Keluar-keluar daripada sarang tebuan, rambut dia jadi rice cooker. Itu je lah yang kita nampak. Cuba beritahu apa sebenarnya yang zaman Najib 8 tahun 9 tahun ni, apa yang kita nampak kat Malaysia? Yang hutang tinggi banyak, yang sampai GST, yang sampai macam-macam. Tak ada. Saya ni bukanlah jahat sangat, marah sangat kat BN. Kamu buat benda baik, kalaupun kita tak puji, kita tak bangkang lah. Memang tugas pembangkang untuk menjaga hal ehwal, kira-kira dan juga amanah yang dipegang oleh kerajaan. Kalau kamu berjaya buat dengan baik, kami tak bising mana lah, kami pergi cari benda lain. Masalahnya duit hilang banyak. Yang kita nampak hanya permata Najib, permata Rosmah, itu kita nampak. Cincin Rosmah kita nampak. Rosmah tak mengaku makcik. Rosmah kata, jahat budak Rafizi ni. Dia kata, mana ada aku beli cincin? Cincin itu aku bawa masuk, aku tengok saja. Tapi bila aku tengok, walaupun cantik, aku tak nak beli, aku hantar balik. Dia kata. Oh, dia ingat kita bodoh. Dia ingat dia ada satu cincin je. Cincin dia ada puluh-puluh makcik. Bukan satu cincin je. Yang cincin yang dia hantar balik itu satu je. Yang cincin lain tu, yang orang lain tolong belikan, yang subang dia, yang anting-anting dia, yang jam tangan dia, yang beg tangan dia RM300,000 satu beg tangan, sampai sekarang dia tak nafi. Saya dedahkan tentang barang-barang kemas daripada Hong Kong yang Dipak beli RM5 juta. Sampai sekarang dia tak saman saya, dia tak nafikan. No, di Amerika Syarikat sampai ada kes yang kerajaan Amerika Syarikat failkan di mahkamah mengenai Rosmah dapat belian $20 juta, belian pink. Harga lebih kurang dekat 100 juta ringgit kita. Yang itu dia tak nafikan pula, dia diam je. Kok mana ada belian tu pun tak tahu, kita tak tengok lagi. Yang kita nampak hanyalah kemewahan mereka. Yang kita nampak ialah hanya anak-anak menteri dan keluarga menteri yang bermewah-mewah. Saya maafkan Syarizat. Saya maafkan anak-anak Syarizat. Suami dia, anak dia, pakcik-makcik, orang kesian kat saya. Saya kesian kat dia orang. Kalau dia rasa dia selamat makan duit rakyat 250 juta dalam kubur nanti, selamatlah dia. Good luck lah. Selamat maju jaya dalam kubur nanti. Saya sikit pun tak rasa sedih. Saya tak perlu jawab dalam kubur. Dia ingat dia ambil duit 250 juta pergi beli kondominium, menafikan hak anak-anak kampung yang miskin-miskin untuk jadi penternak, mencuri duit, mengambil hak orang lain, menafikan rezeki orang lain. Kamu ingat kamu boleh lepas? Dekat dunia lepas lah, gembira lah kau, tak apalah. Saya takut nyawa kita ni bila-bila masa Allah boleh panggil. Kalau dia rasa dengan menyumbat saya kat penjara dan dia rasa dia menang sebab dia dapat mewah 250 juta dan saya berada di penjara, dia rasa itu satu kemenangan, biar kat dia lah. Saya maafkan dia, saya minta dia bertaubat supaya diringankan dalam kubur nanti. Sama dengan menteri-menteri lain. Najib dengan Rosmah, dia kena jawab dalam kubur wang 1MDB yang hilang sampai 40 bilion ringgit. Duit itu telah menjadi beban kepada rakyat. Kerana daripada 40 bilion ringgit itu, pakcik-makcik, ada 4 bilion ringgit duit pencen rakyat. Kamu buat curi duit pencen rakyat, ambil duit orang susah.
Kamu rasa kamu lepas dalam kubur? Kamu jawab lah. Paling kurang kami dah buat tanggungjawab kami. Saya dah lihat letak tengkuk saya. Tak apa. Saya masuk penjara pun aku tak kisah. Ini semua hal dunia. Kalau dia rasa dia berjaya kerana dia dapat wang, dia bermewah, dapat puluh-puluh juta, makan angin atas kapal terbang ditanggung rakyat, dia tak takut kubur, silakan. Saya tak kisah. Dalam 40 bilion yang 1MDB itu hilang, ada duit tabung haji 2,500 juta. Duit pendeposit orang-orang miskin yang Melayu Islam dari kawasan macam ni dekat Seredang ni. Kalau UMNO rasa, Najib rasa, geng-geng Najib, Mak Bashar semua ni rasa mereka nak bersubahat dengan wang yang hilang itu, silakan. Kalau Jamil Khair rasa dia boleh lepas dalam kubur, dia boleh cuci tangan dia, amanah dia, silakan saudara-saudari. Saya langsung tak takut. Yang penting begini, kita sebenarnya masuk pilihan raya ini, dia bukan soal menang kalah saja, bukan soal UMNO, soal PAS, soal pakatan. Ini soal anak-anak kita. Kita ada tanggungjawab. Amanah kita kepada masyarakat menjadi fardu kifayah kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang jujur, yang boleh jaga amanah dengan baik, yang boleh bawa kebaikan kepada masyarakat keseluruhannya. Kerana itu lumrah naluri kita. Setiap manusia Allah jadikan supaya kita nak jadikan sesuatu hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Kerajaan esok lebih baik daripada kerajaan hari ini. Hidup kita esok lebih baik daripada hidup kita hari ini. Itu naluri lumrah kita. Kita tahu kalau Najib naik ni, tanah kepada Cina dia gadai. Bukan Cina Teh Yo yang dekat Kulin ni. Bagi kat Teh Yo semua ni aku tak kisah juga. Dia bagi no dekat Cina, dekat tanah besar Cina no. Tanah kena gadai, hutang sampai 100 tahun takkan habis. Anak cucu kita akan dibebankan dengan warisan hutang yang berpuluh-puluh bilion. Bila tak boleh bayar hutang, dia buat apa? Dia jual tanah. Ambil duit dengan Cina. Cina sekarang duit banyak. Dia kata tak apa, tak boleh bayar lagi. Tak apa. Bayar 8 tahun kemudian. Tak apa. Nak bunga murah? Boleh. Tak apa. Dia kata nak berapa? 2%? Boleh, ambil. Nak buat apa? Dia tanya Najib. Najib kata nak buat kereta api. Dia tanya kereta api kat mana? Kereta api daripada Kelantan turun kat Kemaman sampai kat KL. Cina tanya lagi, ni kereta api ni siapa nak naik ni? Najib kata ikan nak naik. Ikan nak naik. Cina pun pelik, apa hal pula ikan nak naik. Oh, Najib kata kalau ikut Menteri Pertanian saya, Syabri Cik, ingat Syabri Cik yang berbuih-buih dulu tu tak? Syabri Cik kata bila siap kereta api nanti kita semua akan dapat nikmat kerana harga ikan akan turun. Tak ada kena-mena ikan kereta api. Jadi Najib beritahu kat Cina, ni Cina tanya, ni kereta api ni kamu nak pinjam duit ni, kamu nak buat apa ni? Siapa nak naik ni? Oh, ini ikan nak naik. Cina tengok, dia kata celaka betul dia ni. Dia nak makan duit je ni sebenarnya ni. Tapi Cina bukan peduli pun. Cina tengok duit tak ada, dia pun terkontang ganting. Malaysia pun tak boleh bayar. Cina pun kata ambil 50 bilion. Kamu buatlah apa nak buat? Nak buat kereta api ke? Nak buat ikan ke? Ikut suka kau lah. Bayar 8 tahun ni tak payah bayar lagi. Kamu jolly lah. Kamu enjoy cukup-cukup 8 tahun ni. Daripada 8 tahun tu baru mula bayar untuk 40 tahun akan datang. Sebab Cina tahu dia dah berlaku di tempat-tempat lain. Bila ada pimpinan yang makan duit, yang rasuah, yang pentingkan diri, yang perut dia dulu lebih penting daripada orang lain, pimpinan macam ini dia pinjam. Dia bebankan negara dan rakyat dengan hutang yang besar. Akhirnya sampai satu masa negara tu tak boleh bayar. Cina juga tahu bila negara tu tak boleh bayar, Cina buat apa? Cina ambil balik pelabuhan yang Cina buat dekat Sri Lanka macam tu. Bagi-bagi pinjam, kemudian Sri Lanka tak boleh bayar, Cina dapat pelabuhan itu. Sama juga projek kereta api, projek tanah dan sebagainya. Sekarang memang Najib kata, apalah Rafizi bising, saya akan bagus dapat pinjaman murah daripada Cina
dan tak perlu bayar untuk 8 tahun. Itu bagus ya tu. Ya, bagus kepala otak untuk kau belanja. Lepas itu, duit itu habis, kereta api tak ada, segala tak ada, dia pun dah tak ada, kita kena tanggung. Lama-lama Cina kata, kamu hutang banyak tak boleh bayar, kamu bagi tanah tu, aku nak tanah tu. Kamu bagi kereta api ni, aku nak. Bangunan tu aku nak. Ni tanah dekat Sungai Besi ni dah jadi aku punya. Sebab itu saudara-saudari, saya nak tutup. Tanggungjawab pertama tadi, betul. Tanggungjawab memilih kerajaan yang baik itu fardu kifayah. Tapi saya rayu saudara-saudari, adik kakak juga ingat, tanggungjawab kita yang lebih besar dalam mengundi, yang kita selalu lupa. Dalam kegilaan kita fikir pasal parti, fikir pasal mainan politik, pasal salah faham agama, perkauman, takut dengan orang Cina, dengan orang India. Kita lupa satu benda paling besar. Tanggungjawab utama kita dalam pilihan raya, saudara-saudari, ialah kepada anak-anak kita. Sebab kita dah hidup dan kita mungkin tak lama, tapi kita akan wariskan masalah ini kepada mereka. Mereka akan terpaksa pikul beban dan terpaksa melalui hidup yang tak sama macam kita. Paling kurang kita pernah merasa hidup yang agak sedikit lebih baik. Dengan gaya Najib berhutang, dengan gaya wang hilang, dengan gaya Najib menipu dan merompak, akhirnya negara yang kita akan wariskan ini, kita akan wariskan hutang dan kita akan wariskan tanah-tanah yang telah dipajak gadai kepada penghutang-penghutang seluruh dunia, saudara-saudari. Jadi sebab itu, saya berdoa saudara-saudari diberi hati yang terang, diberikan kekuatan, diberikan akal dan minda yang cerah, supaya kita boleh buat pilihan yang terbaik dalam pilihan raya umum kali ini. Kalau untung sabut timbul, orang Melayu kata tak? Untung sabut timbul. Kalau kita berjaya yakinkan rakyat, insya-Allah kita bertukar kerajaan. Bila tukar kerajaan, saudara-saudari, kalau dia orang makan duit, kalau Saifuddin Nasution Ismail ambil duit macam orang UMNO ambil, percayalah cakap saya akan lawan mereka ini macam saya lawan Najib dan UMNO sekarang. Siapa curi duit, kita akan lawan. Bila tukar kerajaan nanti, insya-Allah kita cepat-cepatkan hapus GST, kembalikan subsidi dan lain-lain. Insya-Allah segala kerosakan yang telah berputik, ada yang membara, ada yang teruk, insya-Allah kita cuba selesaikan sebaik-baiknya. Siapa yang takut kepada Tun Mahathir? Tun Mahathir umur 93 tahun. Dia lama mana? Datuk Seri Anwar, siapa yang tak suka kepada Anwar? Umur dia 71 tahun. Mereka hanya pikul beban ini untuk selamatkan negara dan bina balik negara ini daripada kerosakan yang Najib buat. Saya tak nampak mereka akan kekal lama, dan mereka tak nak lama pun. Mereka hanya mahu pikul beban ini bagi pihak kita untuk bersihkan balik negara ini, dan insya-Allah kita boleh wariskan kepada yang muda-muda, yang bersih, yang bukan macam Khairi Jamaluddin, yang bukan penyangak, pembohong dan perompak macam Mak Hassan, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya doakan yang terbaik. Saya menunggu keputusan di Parlimen Kulim Bandar Baru pada 9 Mei, dan saya harap kita pulangkan Datuk Saifuddin Nasution Ismail, kita pulangkan Saudara Yoh, kita pulangkan Datuk Azmi Daim, kita dapatkan 3-0 di Parlimen Kulim Bandar Baru, boleh? Saya sebut Pakatan, saudara-saudari sebut Harapan, boleh? Pakatan? 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 Terima kasih. Sese, Nandri Vanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak saya dia nak berceramah sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada mantan Ahli Parlimen Pandan,
YB Rafizi Ramli. Tuan-tuan dan puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang mana sudi hadir pada malam ni. Saya harap tuan-tuan dan puan yang mana kita dapat malam ni bukan hanya sekadar satu haluan telinga semata-mata. Yang mana hadir, saya mohon jadilah ejen penyampai. Kita sama-sama sampaikan pada sahabat-sahabat kita, pada sanak saudara kita yang mana tak hadir pada malam ini. Kita ajak seluruh kaum kerabat kita dan sahabat andai kita supaya undi Pakatan Harapan yang menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada 9 hari bulan 5 nanti, insya-Allah kita sama-sama akan meraihkan kemenangan kita seperti mana kata YB Rafizi tadi, 3-0. Boleh tak boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kita mesti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan, 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 harapan.